barisan kita punya produk lah. Kita orang supply Wagyu untuk market Malaysia. Best gym kita ni semua dah ada, tinggal nak masuk lauk je. So Squirky Food ni dia ready to eat tau. Kalau nampak VOUGE ni Vogue tu, apa lagi? Inilah Florentine. Produk minuman Ana. Okey. Kami jual, ni kita ada keripik bawang padu. Rempah bersama mie basmati. Kuih penyedap saya ni memang terbaik, memang mantap. Kalau korang tengok TV3 setiap hari Sabtu di Kumpit Potang, korang akan nampak best ni dekat TV. Semangat kita kian membara, semangat kita makin menyala. Teguh usaha untuk berjaya, takkan pudar. Semangat kita takkan pudar, semangat kita takkan pudar, semangat kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama saya Fizo Omar dalam program reality Zero to CEO. Sebuah program reality yang membimbing usahawan menjadi real CEO dengan ilmu-ilmu keusahawanan dari mentor-mentor yang hebat yang disediakan. Baiklah, seperti biasa, saya ditemani ketua mentor kita, Datuk Faridah Hanim dan juri-juri hebat, Datin Fauzia Gaus selaku founder dan CEO FG Wallet Bird Nest, Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, dan Ketua Juri kita, Datuk Yasmin Mahmud, seorang ahli dunia korporat dan CEO syarikat termasyhur antarabangsa. Kalau sebelum ni kita hanya melihat peserta-peserta sibuk dengan tugasan mereka melalui kelas-kelas yang disediakan, tetapi pada minggu ini kita dapat mengenali apakah agaknya produk-produk yang mereka jual selama ini melalui tugasan mereka pada minggu ini. Sebelum ni kita tengok Shopee dengan murah hatinya menaja kelas percuma kepada peserta-peserta dengan mengajar mereka cara nak menjual produk di Shopee. Dan bukan itu sahaja, mereka juga diberi ruang untuk berniaga di situ dan diajar tips-tips bagaimana hendak membuat marketing dan iklan di situ. Minggu ni lagi sekali Shopee memberi peluang kepada peserta untuk membuat live menjual produk mereka di platform Shopee. Sebelum itu, mari kita tengok apakah yang diajar oleh trainer Shopee, Puan Atikah, kepada peserta kita pada minggu ini. Untuk Shopee, apa yang kita dah buat ialah 3 hari kelas. Kelas pertama ialah macam mana nak buka kedai dekat Shopee, macam mana nak cantikkan kedai untuk bagi ramai orang tahu berkenaan kedai mereka dekat Shopee. Hari kedua saya ajar berkenaan dengan marketing, bahagian pemasaran. Mereka boleh guna alatan yang mana bergantung kepada kategori barangan yang mereka jual. Dan hari ketiga ialah hari yang paling penting sebab saya berkongsi berkenaan dengan Shopee Live, di mana saya ajar founder fungsi-fungsi apa yang ada dalam Shopee Live, itu satu. Yang kedua, macam mana nak tarik lagi ramai peminat pengguna Shopee. Kita ada lebih kurang 80 juta sekarang untuk datang masuk join sesi Shopee Live mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah visual reference macam mana Shopee Live. Untuk judging kriteria ini dapatkan at least 10 viewers, itu satu. Dan juga kalau boleh dapatkan 1 sale semasa sesi Shopee Live itu berlangsung. Boleh tak kalau saya invite any influencer ke apa semua? Boleh, tak ada masalah dah. So ini yang apa yang kita panggil unique selling point lah. Asalkan engagement, asalkan tema, boleh jual produk anda masa sesi Shopee Live tu. Kita nak invite somebody lah kan. Macam mana video dalam tu? Dia ada Shopee sendiri, dia yang live. Kita tak ada 2 screen buat masa sekarang ni, memang satu screen saja. Another option is boleh buat macam projector. Kiranya interact secara live. Maknanya dekat kita punya kedai Shopee tu kita dah siap-siapkan harga lelong, betul tak? Untuk harga, Shopee Coins
vouchers kena set sebelum sesi Shopee Live bermula. Kalau kita dah share kita punya Shopee Live punya date, and then masa Shopee Live punya time tu tak ada crowd, macam mana? Yang itu bergantung kepada anda. Sebab tu kita bagi 1 week untuk you guys push everything. Guna Shopee Feed, guna Instagram, guna Facebook. Minimum requirement kalau boleh ada 10 view. Poster saya sekarang this week juga, ataupun ada tarikh yang kena start? Up to you. Lepas ni kalau nak buat poster terus pun boleh. First kita akan tengok Shopee Store. Kedua, one product listed. Gunakan banner, buat carousel. Okay, letak video dekat produk anda, dekat shop description. We want you guys to fully utilize the platform, fully utilize what we give you guys. Put in effort, dan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, okay, kalau rezeki sudah ada, tak ke mana. Itulah dia. Ruang niaga sudah pun diberikan. Peserta-peserta sudah pun buka kedai dalam Shopee. Dah juga diajar cara bagaimana nak buat jualan dan pasaran di situ. Mestilah Shopee dah tetapkan kriteria yang mereka cari di kalangan peserta-peserta pada minggu ini. Apakah agaknya kriteria itu? Jom sama-sama kita saksikan. Saya dah tak sabar nak tengok macam mana agaknya peserta-peserta kita yang dengar katanya baru first time buat live dekat Shopee. Mampukah mereka? Ada engagement ke tak? Ada orang tengok ke tak? Jomlah sama-sama kita saksikan. Untuk pembelian 3 botol korang akan dapat free sambal tumis jenis petang. Yang ni produk pure kan? So hari ni kita ada special gift. You boleh claim kita punya coin. You boleh ambil, kita ada voucher. Dekat produk tu, dekat bawah tu, kat basket tu, boleh tengok ada voucher infak nasi lemak kotak susu. Dah claim ke? Kalau tak nak beli sekarang pun tak apa. Boleh beli sampai pukul 12. Saya get voucher, yes. So produk kami ni bernilai RM119. So bila korang guna voucher tu nanti, korang memang automatik akan dapat potongan. Once kita dapat, I dapat task tu dan terus I fikir macam mana I nak tarik crowd masuk ke dalam Shopee kita sebab kita tak ada ramai follower. Saya plan dengan influencer dekat Kelantan ni. Live Shopee khas untuk DJJ hari ni kita bawakan masak-masak pikat suami. Masa tu kita minta untuk menang coin Shopee apa semua, menjual sepanjang 1 jam tu sebanyak RM200. So adalah idea yang kita akan buat konsisten selepas ni. Ini adalah pertama kali kita buat live di Shopee. Kita menggunakan konsep game show. Kita berjaya menjual alhamdulillah 1 pack Resoles pada live Shopee kita selama 1 jam tu. Agak mencabar dengan memikirkan konsep macam mana, tapi terdapat idea untuk menjemput kawan saya, Syah Fazli. Dan anda sedang menyaksikan Shopee Live bersama produk yang dinamakan Aya, AYA Real Food Authentic, Yummy and Amazing. Syah Fazli buat 3 jenis masakan yang berbeza dalam masa yang short. Tapi kita buat santai lah, tidaklah terlampau formal sampai melawak-lawak gitu. So agak nervous. Alhamdulillah, insyaAllah ke depan saya nak buat lagi live Shopee ataupun live Facebook, nak cuba berpromotkan brand Aya lagi, insyaAllah. Pada awal diminta untuk cari tema, nak kena buat poster sebabkan kita jual kreatif bawang. Dan kreatif bawang kita pilih sesi ataupun tema membawang gaya positif. Daripada 25 ni saya yang pertama kan, jadi waktu tu memang nervous lain macam. Tapi alhamdulillah first time buat live Shopee dapat hit sampai 1,200 viewers, lebih 20,000 likes yang kita dapat pada waktu Shopee Live tu. First time live dekat Shopee agak seronok sebab viewers dia lebih ramai daripada Facebook sebenarnya. Kita lebih bersemangat bila ramai yang bagi like, bagi share. So saya rasa satu platform baru, platform yang percuma untuk menjual produk kami secara besar-besaran dekat dalam Malaysia. Dan yang paling shock masa first time saya buat live, saya dapat 2 produk saya terjual dalam dengan harga 100 lebih. Benda barulah yang saya belajar dekat dalam Shopee sebenarnya. Wow, hebat sekali. Ada yang baru pertama kali buat live dekat Shopee pun dah berjaya meraih jualan. Dan kita tengok juga engagement diorang, ada penonton yang tengok, ada yang membeli. Itu dah kira hebat. Tapi itu yang kita tengok. Sekarang ni kita dengar apa kata trainer Shopee Puan Atikah selepas ini.
Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama saya dalam program Zero to CEO. Dan saya percaya penonton di rumah teruja untuk melihat produk-produk keluaran peserta di dalam program ini. Anda boleh layari website www.zerotoceo.com.my untuk mengenali lebih lagi produk-produk keluaran mereka. Macam-macam jenis ada rempah, ada paste masakan, telur masin pun ada, keropok dan macam-macam lagi. Nampaknya saya pun teringin nak tengok ni, nak pergi usaha dekat Shopee produk-produk mereka bila kita tengok marketing dah bagus. Tetapi bagaimana dengan kualitinya? Jom kita tanya Ibu. Macam mana Ibu kualiti produk mereka ni? Oh Fizo, to be honest, produk yang dipilih menyertai ZTC ini memang mantap lah. Cuma kadang-kadang awal-awal dulu rupa bentuk packaging dia tak represent produk mereka yang bagus tu. So kita juga dah ambil inisiatif ya untuk naik tarafkan dari segi look and feel-nya. Memang sekarang dah nampak lebih komersial. Ibu sendiri dah rasa dan guna produk-produk mereka. Bagus actually. Sekarang mereka hanya perlu tumpukan pada copywriting, marketing, sales dan semua teknik-teknik yang telah diajar. Termasuk marketplace iaitu Shopee. Rasanya minggu depan InsyaAllah Ibu dengan mentor-mentor nak analyse pula lah potensi produk mereka untuk ke tahap yang seterusnya. Nanti kita tengoklah ya Fizo. Terima kasih Ibu. Betul, kita dah ada produk yang bagus. Sekarang ni tugas kita nak bagi orang tahu yang kita ada produk yang bagus. Itulah pentingnya mentor mengajar kita. Okey, kita dah dengar komen dari Ibu. Sekarang kita nak dengar dulu prestasi-prestasi peserta dari Puan Atikah, trainer Shopee yang membimbing peserta untuk tugasan minggu ini. Silakan Puan Atikah. Bagi anda yang suka perasa asli, anda boleh cuba Classy Edition kami. Hai semua, so untuk episod kali ini, para founders ni kena buat ialah mengadakan sesi Shopee Live di mana mereka diberi tempoh 1 minggu untuk prepare dan juga make sure mereka dah pilih produk-produk, pilih tema, lepas tu set. Bila diorang nak buat sesi Shopee Live tersebut. Saya dan juri-juri daripada Shopee dah pun menilai dan ini adalah keputusan top 3 untuk sesi Shopee Live bersama Zero to CEO. Yang pertama ialah peneram Oishi iaitu Encik Ahmad Tazibi. Beliau ni memang go the extra mile. Beliau sebenarnya buat sesi live dekat bawah jambatan dekat Gerik sana. Memang sangat-sangat feel. Tengah buat live berkaitan dengan tentang produk saya iaitu kuih peneram. Jadi saya menjual kuih peneram di Shopee. Jadi hari ini saya live lah, saya nak bawa anda semua. Jadi kita nak berkongsi sedikit bagaimana cara nak buat kuih peneram. Dan beliau semua berinteraksi. Walaupun panas-panas, kedai peneram Oishi dapat banyak sale untuk sesi Shopee Live tersebut. Tempat kedua ialah Nakashimi Manufacturing. Promote daging Wagyu Muslim halal. Setup mereka sangat-sangat impresif dan mereka buat nasi goreng Wagyu untuk sesi Shopee Live. Saya daripada tengok tu terus terbeli Wagyu tersebut. Dan yang terakhir ialah di JJ Food di mana mereka sebenarnya menggunakan tips-tips yang kami berikan semasa sesi kelas Shopee Live tempoh hari. Ada bukan satu saja host, 3 host untuk membincangkan, untuk buat Q&A session berkenaan dengan produk terbaru mereka. Jadi saya nampak top 3 ni sebenarnya banyak potensi untuk pergi jauh lagi bila mereka nak menjual dalam Shopee. Bottom 3, kedai 22 Gosa. Kami dapati founder tak faham assignment yang kami berikan di mana memang kena ada tema tapi tak ada feedback daripada sesi live tersebut.
Seterusnya untuk Dino Chip, kami dapati bahawa untuk sesi Shopee Live itu connection tak stabil, perkongsian mereka juga kurang jelas. Okay, di mana mereka tak nyatakan betul-betul untuk sesi Shopee Live tu untuk apa? Sembang-sembang sahaja ke, ataupun nak memperkenalkan produk baru ke, nak buat sale ke. Dan yang terakhir, bottom 3 yang terakhir boleh diperbaiki lagi, iaitu Queen Food MY, founder tidak menggunakan alatan-alatan Shopee yang ada. Walaupun viewer banyak, tapi viewer tak dapat benefit extra untuk sesi Shopee Live yang beliau buat. Tahniah saya ucapkan kepada Encik Ahmad Tarzidi dengan live-nya yang happening menjual kuih peneram. Peneram nampak sedap weh. Encik Tarzidi akan menerima hadiah sebuah smartphone Realme Narzo 30A. Menarik hadiahnya juga, berbaloi lah orang kata kan. Baiklah, seterusnya apa kata kita dengar komen dari pihak juri mengenai bottom 3 pada minggu ini. Silakan Datin Fauziah Gaus. Okay, Assalamualaikum. Overall yang top 3 ni saya rasa sangat bangga untuk melihat anda beraksi secara live. Tak semua orang boleh beraksi secara live. Jadi saya nak ucapkan tahniah, dan saya nampak ada yang sangat kreatif. Untuk top 3 ada yang bekerjasama dengan tim. Tapi paling unik sekali tadi Encik Tarzidi tadi saya rasa unik bagi saya, sebab walaupun you one man show, tadi bila klip yang dipaparkan tadi saya terus nampak produk anda. Walaupun you buat live di tepi jalan sekalipun, tapi mesej yang disampaikan tu adalah sangat bagus dan juga dia menangkap hati orang yang melihat. Jadi itu adalah satu puja yang harus kita berikan. Tapi kepada bottom 3 ni pula, secara generalnya saya nak bagi tahu itu adalah contoh-contoh yang anda perlu ambil. Tengok pada mereka-mereka yang berjaya, kenapa dia menang dalam kategori ini? Sebab sekarang ini sangat-sangat penting untuk promosikan produk melalui video live. Itu adalah zaman sekarang. Tanpa video yang menarik, tanpa produk placement yang betul, tanpa menunjukkan barang yang betul ataupun menyampaikan dengan cara yang betul, kalau tak sampai orang tak beli. Saya nak bagi tahu kepada Encik Syarul Hairi. Minggu depan saya dah tegur, anda dah pernah bottom 3 dan kali ini adalah bottom 3. Saya faham tasnya berlainan. Nama anda tu, anda kena pastikan menyelamatkan diri. Nak keluar ke? Tak nak kan? Betul tak? Ini adalah tas yang terlalu penting dan saya serahkan pada ketua juri sama ada Syarul ini terus bersama dengan kita ataupun tidak. Baik, terima kasih Datin. Seterusnya kita dengar apa komen dari Encik Rizal Naini. Silakan Encik Rizal. Terima kasih Fizo. Assalamualaikum kepada semua peserta. Saya nampak minggu ini tugasan yang dilaksanakan dengan baik secara amnya Shopee Live ini banyak kelebihan berbanding media sosial lain lah. Namun kecanggihan teknologi masih tidak mencukupi jika cara kita kendalikan sesi live itu tidak menarik. Platform ini ada teknik-tekniknya yang tersendiri. Apa yang perlu anda buat adalah bersedia dari segi jalan penceritaan tentang live itu sendiri. Yang keduanya, perlu kita gunakan manfaat yang ada ataupun features in the Shopee Live tu. Contohnya coins, vouchers ataupun hadiah. Ia akan menjadi satu penghargaan kepada mereka dan akan mengikut kita. Produk yang menarik tidak semestinya berada di produk itu sahaja. Kita perlu menceritakan maklumat yang jelas dan juga mempunyai compelling story about the product, keunikan produk tersebut. Jadi untuk minggu ini saya berpuas hatilah. Cuma jangan leka, terus berusaha dan bertindak dengan pantas dan cepat. Baik, itulah dia daripada Cik Rizal, terus bertindak dengan pantas dan cepat. Kita dengar apa pula kata ketua juri kita. Silakan Datuk Yasmin. Terima kasih Fizo. Assalamualaikum semua.
Minggu ni saya begitu happy, begitu gembira ya, sebab saya tengok semua peserta-peserta kita memang mencuba. Sama 1 jam nak bercakap dalam Shopee Live tu bukannya senang, tapi yang mustahaknya saya rasa yang boleh menolong kita semua, anda semua, ialah sekiranya mengikutkan kepada teknik-teknik. Seperti kita gunakan teknik copywriting, teknik Facebook ad dan semuanya, kita ikutkan semua teknik-teknik yang telah diajar. Yang mustahaknya ialah product placement. The product is the hero. Yang mungkin untuk saya cadangkan kepada para mentor ya, Ibu Hanim, kita boleh ajar mereka bagaimana nak membuatkan macam camera lighting, product placement semua kan. Mungkin minggu seterusnya kita boleh berikan mereka ajaran. Ya, insyaAllah boleh kami sahut advice tu, insyaAllah we'll look into it. Thank you, tapi saya tahniahlah kepada semua peserta. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Yasmin dan semua juri-juri kita yang telah memberi pandangan dan teguran. Baiklah, kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kita berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan kembali dan kita tahu apakah nasibnya peserta pada minggu ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama saya dalam program Zero to CEO. Kalau minggu lepas, kita tengok Mak Chun bagi alasan dia tak siap produk dia. Tak cukup masa katanya. Agak-agaknya minggu ini apa pula alasan yang dia nak bagi? Jom kita bersama dengan Mak Chun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Encik Amir, terima kasihlah banyak-banyak kerana sudilah nak jumpa saya kat dalam Zoom ni. Encik Amir kena tolong saya ni, saya tengah ada masalah besar sangat ni Encik Amir. Waalaikumsalam. Apa yang nak saya tolong? Apa yang perlu saya bantu? Lagu ni Cik Amir tahulah program Zero to CEO ni. Apa mentor-mentor tu, juri-juri tu mereka tahu bagi tugasan je. Tugasan yang diberi pada saya kena tambah produk Mok Chun. Satu, nak kena cari produk. Nombor 2, nak kena buat packaging. Jadi saya tahu Cik Amir dah buat banyak packaging, terutamanya untuk founder-founder, usahawan-usahawan yang duk masuk kat dalam program Zero to CEO ni, cantik-cantik saya tengok. Jadi nak minta tolonglah buatkan untuk saya. So, apa yang Mok Chun nak buat? Produk apa? Apa dia? Lah ni kan, saya ni nak bagi kejutan jugalah dekat depa tu. Depa jangan ingat saya tak boleh buat. Jadi saya ni walaupun kalut lah cari barang, saya dah jumpa beberapa barang. Cik Amir, memang kerja dia macam kerja orang gila jugalah. Tugasan yang diberi kepada saya ni bukan lama mana pun, seminggu aja Cik Amir. Maknanya semua ni tak ada rupa, nak seminggu ada rupa lah. Betul? Iyalah lah, ni tengok rupa apa ni. Tak ada rupa, stiker tak ada apa. Jadi Cik Amir kena buat stiker lawa-lawa lah. Saya tahu Cik Amir boleh buat. Jadi Cik Amir tolonglah siapkan saya punya packaging ni. Cik Amir tolong, boleh no? Mok Chun dah gembira kerana Mok Chun punya produk pada minggu ni dah siap. Dan Mok Chun tak sabar nak tunjuk kepada juri-juri produk terbaru Mok Chun. Tapi sebelum Mok Chun nak bawa pergi jumpa juri, Mok Chun kena bawa jumpa singo, mentor singo tu dulu. Seram sejuk nak jumpa dia. Ini produk you nak jual. Tengok ini, nasi ayam barbecue, nasi berani. Ini semua akan tambah gemuk untuk orang. Alah, nasi ayam barbecue. You must come out with a more innovative product. This product
every competitor already have. Your reseller akan pening kepala. How to sell this? Apa ni lagi? Stock. Tak ada idea lagi. Ayo, Mak Chun. This is not innovative marketing. Innovative marketing is what people want now. They want something to improve their health. Make them feel healthier. Make them feel better. Not this kind of product. Mengapa nak buat bahan-bahan macam ini? Tak boleh. Harus aja ini stok lagi. Ada apa dalam? Tukar. Doktor, wait, doktor. Lo ni doktor, Mok Chun ni orang kenal kat luar sana tu sebab dia buat produk makanan. Jadi saya nak tambahlah lagi produk makanan saya. Marketing is about customer focus. Sekarang customer focus is on what they want. They don't want food. They got lots of food at home. What they want is energy. Semangat untuk kerja. You must learn to catch the big fish. Ikan yang besar. Oh, tengok ikan yang besar. Dia suka apa? Tengok, dia tak mau. Itu yang penting. Why? Because this is about health. Kalau minum ini boleh jadi energetik macam Mak Chun. Sebab tu saya bawa dua ni pilihan. Hak ni nak tambah aja. Doktor kata produk tu gemuk macam saya pula. Tak baiklah doktor ni. Now you must change the packaging. Make it more exclusive. Ada kotak lah nanti. Takkan dia selalu nak tengok kotak. Kotak dia buang. That bottle is very important. Tengok, tak mau dengar lagi. Bagi alasan saja. Nak berkaya, nak berjaya harus inovatif. We need to make sure we get the right kind of product to the people right now. The best kind of product to sell is a story with emotion. So we should have a product that suits the customer. Ada betul juga kata Dr. Lawrence tu. Lah ni tengah pandemik, orang mesti tengah cari produk kesihatan. Tapi tak apa. Apa dia cakap tu, Mok Chun akan tetap buat. Sebab dia mentor Sifu Mok Chun. Mok Chun kena dengar cakap dia. Walaupun dia suka gaduh dengan Mok Chun, tapi tak apa. Yang penting lah ni, perjuangan Mok Chun kat dalam program ini adalah Mok Chun nak jadikan junior Mok Chun CEO. Bukan setakat jadi reseller aja. Reseller come and go. Hari ni dia jual produk kita, esok dia jual produk orang lain, lepas tu dia boleh tinggal kita bila-bila suka dia aja. Tetapi law ni yang Mok Chun pentingkan adalah Mok Chun nak jadikan junior Mok Chun CEO. Dan Mok Chun punya impian, misi utama adalah untuk bantu usahawan-usahawan IKS. Mok Chun punya produk dah settle. Lah ni Mok Chun nak buat joint venture dengan founder dan junior Mok Chun untuk buat produk baru. Tadam! Mak Chun, oh Mak Chun. Mak Chun? Ya! Pasal apa ni Mak Chun? Minggu ni macam mana dapat siap ke produk yang mentor minta tu Mak Chun? Mana boleh abang kan hang? Start lagi lah aku abang dekat juri-juri lah ni. Bagilah aku nak umum dulu. Top 10 jualan tertinggi pada minggu ini. Calon-calonnya adalah Kita dah ketahui top 10 sales terbaik dari Genia Mak Chun, dan yang paling top akan menerima sebuah laptop Huawei MateBook D14. Mesti nak tahu siapakah pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Puan Mashalina Halim. Tahniah saya ucapkan kepada Puan Mashalina, dan lepas ini Puan boleh guna laptop ni untuk tambah lagi sales, lebih kreatif untuk membantu bisnes anda. Tahniah lagi saya ucapkan kepada anda. Dan
Jualan tertinggi dah Mak Chun umum tadi. Juri-juri pun nak tahu apa jadi dengan tugasan produk baru Mak Chun ni. Mak Chun, kalau dengan saya Mak Chun boleh berahsia, dengan juri tak lepas Mak Chun kena cerita. Cuba cerita Mak Chun. Ya, saya nak ceritalah ni. Jadi seperti yang saya janjikan kepada juri-juri dan kepada Ibu Hanin, makanya produk saya telah pun siap, iaitu sekarang ready to cook nasi ayam berserta packagingnya. Dan saya juga ada stok ayam, stok ikan bilis dan juga stok daging. Namun macam yang tengok tadilah, saya tu bukan apa dengan Dr. Lauren tu, saya sayang kat dia. Apa dia cakap tu betul. Saya kena ada produk kesihatan yang ada margin dia lebih tinggi. Sebab produk-produk retail ni margin dia tak berapa nak tinggi. Betul. Tetapi apa yang saya nak perjuangkan dalam hidup saya, ibu dan juga juri-juri, yang utama memang semua orang nak kaya, nak untung. Tapi yang utama dalam hidup saya adalah saya nak bantu usahawan-usahawan IKS. Saya punya impian adalah untuk menjadikan reseller saya tu bukan sekadar menjual produk Mak Chun. Saya nak mereka jadi CEO. Jadi, untuk persiapan supaya di penghujung rancangan ini nanti mereka pun ada produk mereka sendiri, maka Mak Chun telah bekerjasama dengan Jinia-Jinia Mak Chun untuk membuat brand Mak Chun. Produk-produk yang dihasilkan oleh Jinia-Jinia Mak Chun, di mana Jinia-Jinia Mak Chun dapatkan produk-produk daripada usahawan-usahawan IKS. Dalam waktu yang sama, Mak Chun juga bekerjasama dengan founder-founder yang ada kat dalam program ni untuk OEM bersama Mak Chun produk-produk mereka. Di antaranya, ini belum buat packaging no. Nanti tak tunjuk kata tak buat. Jadi kita tunjuk siap-siap. Belacan. Ini belacan mantap dari Melaka. Belacan gemuk dan belacan kurus. Kemudian Mak Chun juga ada bekerjasama dengan Jinia Kelantan. Budu. Botol besar, botol kecil. Nampak? Dan Mak Chun juga ada cincaluk. Caluk pedas. Pernah dengar tak? Dengan cincaluk sotong. Mak Chun ada sirap gula Melaka. Gula nira. Ini semua produk-produk yang akan Mak Chun kerjasama. Inang-inang. Ni kerupuk inang-inang. Gula kabung. Ini semua adalah produk-produk usahawan IKS yang Mak Chun akan rebrandkan bersama Jinia dan juga founder, di mana founder-founder ni pun produk mereka hebat-hebat. Namun untuk tidak melukakan hati sifu kesayangan aku tu, Dr. Lauren, saya pun akan buat produk kesihatan. Tapi saya akan utamakan produk-produk IKS ni dulu. Nanti ni kemudian ni hujung cerita, baru saya akan buat produk-produk kesihatan. Di mana saya ada Kordial Habatus Saudah yang saya akan buat. Saya juga ada produk ini untuk kesihatan. Saya rasa beruntung anda semua yang berada di bawah geng Jinia Mak Chun ni. Baik, Mak Chun. Okey, Mak Chun nampak confident. Mak Chun dah cover balik kesilapan Mak Chun yang minggu lepas. Tapi Mak Chun tak terlepas daripada juri kita. So saya serahkan Mak Chun kepada juri kita. Silakan Datin Fauzia. Assalamualaikum Mak Chun. Waalaikumsalam. Pertama kali Tanya. Pertama kali Datin baik dengan saya. Tiap-tiap minggu duk marah aja. Mentor minta satu produk tapi Mak Chun dah cerita lebih daripada 10 produk. Okey? Jadi tak jadi itu cerita kemudian. Tapi your task, your direction is very clear. Apa yang nak present pada hari ini, itu yang kita nak tengok. Kita nak tengok betul ke tidak. Datin, dia pasti akan jadi sebelum berakhirnya program ni dengan packaging yang baru. Itu yang paling penting, iaitu you believe in yourself. Tapi kan Mak Chun, minggu lepas kan Mak Chun kata minggu akan datang Mak Chun nak buat launching besar-besaran tu. Mana launching besar-besaran tu? Ya, launching tu memang kita buat bersama-sama dengan Uncle Tiger yang tolong Mak Chun. Dia yang ajak Mak Chun lagu mana nak buat launching dan sebagainya. Lah ni kita dah dapat 430 orang, 38 orang.
Dah berjaya dua-dua dah. Nanti minggu depan lagi Mok Chun nak bagi surprise kat hampa semua. Nak tunjuk hebat mana jinia Mok Chun yang Mok Chun lahirkan. Bukan hanya reseller, no? Bukan hanya reseller. Kita tunggu minggu depan. Nanti Mok Chun nak present kat hampa semua. Hujung episod ni saya nak tengok perkembangan yang lebih dan lebih. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih, Datin. Terima kasih, Datin. Mok Chun, jangan berjanji, Mok Chun. Kalau tak boleh tunaikan, saya pun tak sabar nak tengok. Sekarang ni kita dengar apa pula kata Encik Rizal Naini. Silakan. Mak Chun, saya sangat berpuas hatilah dengan pencapaian Mak Chun. Ya. Macam Datin Fauziah cakap, Mak Chun telah menghasilkan satu produk yang baru dan unik, ya. Seperti ready cook to cook nasi ayam, memang very unik lah Mak Chun. Begitu juga dengan produk-produk negeri, ya, dan juga produk-produk kesihatan. Alhamdulillah, tahniah Mak Chun. Tapi satu, saya nak bagi nasihat kepada Mak Chun supaya jangan leka, jangan overconfident, ya, sebab mungkin isu-isu atau cabaran yang mendatang kita tak tahu. The sustainability of the supply of the product tu nanti, ya, nak dapat daripada rakan-rakan strategik Mak Chun nanti. Satu lagi Mak Chun, mungkin produk-produk tu boleh ditambah baik dari segi pensijilan, ya. Mungkin GMP ataupun halal, ya, yang tu akan menambahkan lagi produk tu di pasaran antarabangsa nanti Mak Chun. Mungkin Mak Chun boleh menjadi pengeksport, ya, yang berjaya, insya-Allah. Baik, lain macam kalau kita tengok Mak Chun punya confident pada minggu ini. 2 juri dah puji Mak Chun. Kita dengar pula dari ketua juri kita, Datuk Yasmin. Silakan. Mak Chun, Mak Chun. Ya. Bagus, nampak gayanya Mak Chun dah tunaikan janji daripada minggu lepas. Dah reseller daripada 130 minggu lepas, dah melonjak naik kepada 400 lebih. Dan produk-produk pula tu dah begitu banyak sekali produk yang Mak Chun sediakan, ya. Jadi tahniah, well done. Tapi saya nak tambahkan sikit pot pack daripada Dr. Lawrence tu. Dikata produk kita ni kena ada kelainan, ya Mak Chun. Jadi kalaulah Mak Chun nak suruh, nak mengajar kepada jina-jina Mak Chun ni, mereka harus fikirkan bahawa produk ni, first thing you must think about how different is it. Apakah kelainan? Jadi kita kena fikirkan terus kelainan. Mungkin budu kan, budu itu favourite saya tu. Budu tu mungkin semua orang jual budu. Tapi mungkin budu ini ialah budu daripada high quality ikan ataupun budu kurang masin. Saya minta sangat kalau ada boleh buatkan budu kurang masin. Jadi kita kena selalu fikirkan apakah kelainan. Itu dari saya. Yang itulah yang saya teguran nak tambah sikit pot pack daripada Dr. Lawrence tu. Saya setuju. Datuk, betul Datuk Yasmin kata. Masa Dr. Lawrence kata tadi, fikirkan healthy product. Tak semestinya Mak Chun kena datang dengan ini adalah produk untuk sakit jantung dan sebagainya. Budu tu pun kita kena kurangkan garam, which is saya sangat setuju. Itu adalah tips untuk Mak Chun yang saya rasa bukan mudah, ya, nak cipta kelainan. Walaupun dia nampak simple, tapi idea tu sangat penting. Baik, itulah dia komen-komen yang bernas dari juri kita. Bila dia bercakap pasal budu ni, saya dah terbayang nasi ulam. Ya Allah, sedapnya Mak Chun. Cepat-cepat sikit keluarkan Mak Chun, ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua juri kita. Dan sebelum kita mengetahui nasib Mak Chun dan juga bottom 3 peserta usahawan mikro selepas ini, kita berehat dulu sebentar. Tugasan pada minggu ini buatkan saya semakin teruja. Semoga usaha-usahawan kita pada minggu ini akan membawa kejayaan yang lebih besar buat mereka dan berkekalan selepas selesainya program ini nanti. Baiklah, apa kata kita tengok pula hadiah yang bakal menanti mereka.
Sekarang sudah tiba masanya yang ditunggu-tunggu. Berdebar-debar saya menantikan keputusan ini. Saya harap minggu ini tidak ada penyingkiran kerana kalau boleh kita nak tengok usahawan yang ada ini dapat meneruskan perjalanan mereka menimba ilmu di dalam program ini. Kita dengar apa keputusan Ketua Juri kita, Datuk Yasmin Mahmud, yang mewakili juri-juri kita yang lain. Silakan Datuk. Okay, terima kasih Fizo. Minggu ini kita lihat Mok Chun dah begitu mantap nampaknya, dan kita orang semua duduk tunggu-tunggulah apakah surprise beliau untuk minggu depan. Okey, jadi tak ada penyingkiran Mok Chun, tahniah. Kita harapkan yang terbaik, yang lagi mantap untuk minggu depan, insya-Allah. Okey. Dan untuk bottom 3 untuk micro entrepreneurs tu, walaupun ada bottom 3 dan nampak menyerlah bahawa penyampaian tu ada banyak beza dengan top 3 dengan bottom 3, tapi yang kita nampaknya mereka telah begitu berusaha. Mereka telah memberikan their best lah, they've given their best. Cuma mengambil masa lah. Most of them tu ada yang first time buat tu, dah rasa dengan beraninya boleh pergi buat recording. Saya rasa bagus. Kami para juri berasa begitu impress dengan usaha-usaha mereka. Jadi tidaklah ada penyingkiran minggu ini. Tahniah semua. Tapi Ibu Hanim kan minggu lepas kita dah buatkan satu penyingkiran dan saya dah mintakan supaya minggu ini kita memberikan peluang kepada salah seorang daripada mereka yang masih di observation. Ada tak? Kita nak cari orang yang bersemangat, yang ada potensi, beri dia peluang. Ibu betul-betul mengucapkan terima kasih pada para juri sebab bagi idea untuk kita naikkan observation list di seorang Datuk. So far kita dah buat law assessment. Ibu pun dah bincang dengan semua mentor-mentor. Kami semua sepakat bersetuju untuk Noraini binti Nur Muhammad dari ACK Resources, Brand Ashraf Chang dinaikkan ke kategori Top 25. Congratulations. Wow, itulah dia. Alhamdulillah, terselamat semuanya mereka yang berada di dalam top 25 yang tiada penyingkiran lagi sekali pada minggu ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yasmin dan kepada peserta semua. Tingkatkan lagi usaha dan laksanakan tugasan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Peluang sudah diberikan kepada anda semua. Sekarang ni, kita move forward. Kita nak dengar apa pula agaknya tugasan untuk mereka ni minggu hadapan. Silakan Ibu. Okey, Ibu nak umumkan tugasan minggu depan untuk usahawan mikro. Kita akan buat reality check pada sales dan quality check pada produk-produk anda. Ingat tak masa awal-awal dulu kita buat ultimate goal setting sebagai task pertama anda? So pada minggu depan ni kita sebenarnya nak buat mid program review. Kita ni dah macam pertengahan program, jadi kita kena buat mid program review. Kita nak tengok pertumbuhan, growth, sales masing-masing dari segi percentage. So mana yang boleh pecut, kita akan bagi strategi untuk you pecut lagi. Tambah ikhtiar dari sekarang. Untuk Mak Chun dan Jinia tersayang, Mak Chun kena buat perancangan perniagaan Mak Chun untuk semua jinia Mak Chun. Itu task Mak Chun. Macam mana Mak Chun nak tingkatkan prestasi jualan jinia Mak Chun. Nanti Mak Chun bentanglah kepada ibu, pada mentor-mentor dan kepada juri. Boleh Mak Chun? Boleh Ibu. Alright, Alhamdulillah. Okay Fizo, good to go for next week. Good luck everyone. Baik, terima kasih Ibu dan nampaknya semestinya makin mencabar dan terus mencabar untuk peserta di dalam program Zero to CEO ini. Bila kita sebut pasal bisnes ni, reality check on sales dan quality ni memang seram sejuk. Sebab benda tu sangat-sangat penting. Maka bersiap sedialah peserta-peserta kerana tidak ada gunanya ilmu yang ditimba kalau sales tidak meningkat dan kualiti produk tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Jadi, kepada penonton di rumah, saya percaya anda sambil menonton dan anda boleh pelajari pelbagai ilmu keusahawanan
di dalam program ini. Jadi jangan lupa teruskan bersama kami pada minggu hadapan hari Sabtu jam 4 petang dalam program Zero to CEO. Kita jumpa minggu hadapan.